Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah pun menjadi Perdana Menteri. Tetapi walau bagaimanapun kita tidak dapat nafikan masih ramai lagi, masih ada lagi manusia-manusia, suara-suara yang tidak puas hati dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, termasuklah Tan Sri Mahiuddin Mat Yassin. Ada satu artikel yang sangat menarik. Beranikah Mahiuddin letak jawatan jika Anwar gagal tumbangkan? Beranikah Mahiuddin letak jawatan jika Anwar gagal ditumbangkan 19 Disember nanti? Seperti yang kita tahu tuan-tuan dan puan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri di dalam kenyataan medianya yang secara terbuka mengatakan bahawa perkara pertama, langkah pertama, ini langkah orang jantan. Ini barulah Anwar. Hashtag ini baru berani. Hashtag ini baru berani. Kamu buat hashtag ini baru berani. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan dia akan membuat usul undi percaya apabila Parlimen dibuka untuk melihat sama ada benar atau tidak dia ada keabsahan. Ini baru berani. Tapi beranikah Mahiuddin letak jawatan jika dia gagal untuk menumbangkan Anwar pada 19 hari bulan ini? Tidak seperti Mahiuddin Mat Yassin yang bertindak menggantung Parlimen melalui pengisytiharan darurat untuk mengelakkan keabsahannya diuji. Anwar Ibrahim pula sebaik dilantik sebagai Perdana Menteri tidak pun menunggu lama untuk menunjukkan kejantanannya dalam hal tersebut. Hashtag ini baru berani. Menyahut cabaran Mahiuddin yang sedang lara, kecewa dan mungkin meleleh air liur kerana gagal untuk menuruti jejak Tun Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri. Buat kali kedua, Anwar menegaskan keabsahannya akan segera ditentukan apabila Parlimen mula bersidang pada 19 Disember depan. Menurut beliau, undi percaya terhadapnya adalah agenda terawal sidang Parlimen akan datang yang mana usul berkenaan akan dibawa oleh pihak kerajaan sendiri. Hashtag ini baru berani. Sebelum Anwar mengangkat sumpah di Istana Negara semalam, Mahiuddin tiba-tiba tampil dan mengadakan sidang media yang mempertikaikan keabsahannya sebagai keabsahan pengerusi PH itu sebagai Perdana Menteri. Beliau seterusnya terus mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengemukakan jumlah sokongan yang dimilikinya bagi membuktikan kesahihan pelantikan itu. Mahiuddin sebaliknya yakin beliau telah mendapat majoriti yang mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri dengan mendakwa mendapat sokongan 115 ahli Parlimen. Katanya demi keyakinan rakyat dan keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri adalah wajar beliau membuktikan dirinya mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat tambah pengerusi PN itu lagi. Dalam hal ini, walaupun Mahiuddin telah menghantar sejumlah SD yang didakwa telah mencukupi untuknya dilantik sebagai Perdana Menteri kepada Istana Negara, tetapi barangkali beliau terlupa bahawa telah berlaku beberapa perubahan selepas itu. Pertama, 10 ahli Parlimen BN yang sebelum itu telah menandatangani SD yang menyokong beliau telah menarik balik sokongan mereka itu. BN seterusnya membuat keputusan berkecuali dan ingin kekal sebagai pembangkang saja. Tetapi setelah titah agung agar dibentuk kerajaan perpaduan yang Mahiuddin sendiri menolaknya. Ingat, siapa yang tolak? Mahiuddin sendiri yang menolak. MT UMNO secara terbuka, secara sebulat suara memutuskan mereka bersedia menyertai kerajaan perpaduan yang bukan diterajui oleh Perikatan Nasional. Tak fahamkah Mahiuddin dengan ayat pendirian UMNO sedia menyertai kerajaan perpaduan yang bukan diterajui PN itu? Susah sangat kamu dipaham bahawa itu bermaksud bahawa BN tidak menyokong Perikatan Nasional lagi. Kalau tak faham, biar saya fahamkan. Oleh kerana hanya ada 2 gabungan yang mendapat kerusi terbesar, iaitu PH dan PN, maka sudah tentulah salah satu antara kedua itu yang layak menerajui kerajaan perpaduan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Apabila UMNO memutuskan sedia bersama dengan kerajaan perpaduan yang bukan diterajui oleh Perikatan Nasional, pastilah ia bermaksud BN memilih Pakatan Harapan.
faham ke tidak lagi Mahyadin ni? Kedua, GPS di Sarawak turut mengubah pendirian dengan menyerahkan kepada kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapa sebenarnya yang layak untuk dilantik menjadi Perdana Menteri, setelah mereka mendapat bantahan daripada sebahagian penyokongnya sendiri yang bimbang dengan pengaruh ekstremisme PAS yang kini lebih besar di dalam Perikatan Nasional. Jadi, celah mana yang Mahyadin mendakwa beliau masih mempunyai sokongan majoriti? Apapun, keberanian Datuk Seri Anwar Ibrahim menguji keabsahannya sendiri pada 19 Disember ini, iaitu tidak pun sampai sebulan selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, memang suatu tindakan yang berani dan amat terpuji. #ini baru berani. Bermakna beliau sedia mempertaruhkan jawatannya dan beliau juga berisiko untuk kehilangan jawatan Perdana Menteri jika gagal dalam undi percaya itu. Tetapi bagi Mahyadin pula yang sekadar berani mencabar itu, apa pertaruhan yang mahu diletakkannya? Jika Anwar berani untuk mempertaruhkan jawatannya sebagai Perdana Menteri, beranikah Mahyadin untuk meletak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden bersatu jika Anwar tidak tumbang pada 19 Disember nanti? Artikel ini ditulis oleh Sahbuddin Hussein bertarikh 25 hari bulan November 2022, baru saja diterbitkan tadi di sahbuddin.com.net. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya amat teruja dan amat terkejut serta salut. Saya menghormati Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tindakannya yang berani ini, yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri. Belum pernah. Beliau satu-satunya yang cukup berani dan betul. Ini betul-betul Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tidak peduli tentang jawatan. Dia tidak takut untuk kehilangan apa-apa pun. Tapi yang nombor satu di fikiran dia adalah dia mahu supaya negara kita, Malaysia, diselamatkan. Ternyata dengan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim memang betul-betul membawa satu makna yang sangat besar bagi Malaysia. Tiba-tiba saja seluruh market, seluruh ekonomi berubah serta-merta. Saham melonjak, nilai mata wang Malaysia naik dengan baik sekali dalam keadaan yang sangat konsisten. Ini mungkin tanda-tanda Anwar Ibrahim bakal menyelamatkan Malaysia melalui ekonomi. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang sudah membuat keputusan muktamad dengan kebijaksanaan daripada Seri Paduka Baginda dan juga daripada Raja-Raja Melayu. Daulat Tuanku, ampun Tuanku, sembah batik mohon diampun. Digar hayu Tuanku. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia.